Garis masa adalah satu garisan yang direntasi oleh kita sekarang ini dan generasi sebelumnya dalam melayari hidup di muka bumi. Sejak manusia sempurna pertama dan pasangannya diturunkan ke bumi, berkembanglah komuniti manusia hidup dengan akal fikiran yang dikurnia, mengolah apa yang diciptakan Tuhan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Kebolehan daya cipta membolehkan peralatan domestik, alat-alat pertanian dan penternakan dibuat. Seterusnya, peralatan menjahit dan tulisan untuk merekod maklumat mula dipraktikkan. Pembinaan bahtera besar dengan menggunakan kayu serta rivet dan dilengkapi dengan saur juga antara bukti kemampuan manusia di zaman awal. Tamadun awal bermula selepas peristiwa banjir besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Tamadun-tamadun ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tamadun Mesopotamia wujud setelah musnahnya komuniti penduduk Aram yang terkenal dengan reka bentuk tiang yang tinggi, dan komuniti Samud yang terkenal dengan kebolehan memahat batu untuk dijadikan bangunan serta pembuatan seramik. Tamadun Mesopotamia menemukan penciptaan roda, bajak, pedati kuda, busur, panah, alat muzik dan sebagainya. Mesir adalah tamadun yang muncul selepas Mesopotamia. Berada di sepanjang Sungai Nil, memanfaatkan pertanian dengan penciptaan alat seperti syaduf bagi mengairi tanaman. Ciptaan dan reka bentuk dari Mesopotamia disesuaikan dengan budaya Mesir. Aegean dan Greece atau Yunani berkembang di seberang Laut Mediterranean. Dari gugusan pulau di Lautan Aegean, akhirnya melahirkan Athens dan Sparta yang mendominasi tamadun Yunani. Reka bentuk patung dan teknik pembuatannya dikagumi hingga kini. Falsafah kesempurnaan ciptaan manusia diaplikasikan dalam reka bentuk mereka seperti tiang-tiang bangunan yang bukan sahaja menekankan nilai estetika, malahan juga fungsi. Gear, crane dan tangga berpusing juga hasil reka bentuk mereka. Tamadun Rom atau Romawi pula yang berlokasi hampir dengan Yunani menunjukkan inovasi dalam rekaan-rekaan yang lebih baik dari sebelumnya seperti aqueduct, penemuan dan penggunaan bahan konkrit serta menunjukkan daya reka cipta dan inovasi yang tinggi. Kegemilangan Rom yang menyebar di Eropah akhirnya malap dan meletakkan Eropah berada dalam zaman kegelapan selama berabad lamanya. Di sebelah timur, tamadun Indus juga menyumbang pada reka bentuk sistem sanitasi yang cekap dan sistem timbangan yang diguna dalam aktiviti perniagaan. Begitu juga tamadun Huang Ho dengan penciptaan alat rekod gempa bumi, payung kalis air dan kompas. Perkembangan tamadun Islam bermula sejak berdirinya kota Madinah. Pembangunan fizikal dan mental ditambah dengan kebenaran yang hakiki melalui Al-Quran Nul Karim menjadi faktor perkembangan dalam pelbagai aspek termasuk ilmu pengetahuan. Ini memberi kesan pada bidang reka bentuk di mana hasil ciptaan seperti pemetaan semula permukaan bumi, alat mencerap bintang, alat untuk mengukur, perubatan dan makmal dibuat bagi mencapai hasrat penerokaan bidang ilmu yang bermanfaat. Pembangunan pada penemuan baru dan ilmu terdahulu seperti dari tamadun Yunani yang selari dengan Islam telah melahirkan ramai tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Kemuncak perkembangan ilmu dilihat melalui perpustakaan Baitul Hikmah, House of Wisdom pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Pengaruh perkembangan tamadun Islam antara faktor utama pada munculnya era Renaissance di Eropah setelah melalui zaman gelap. Pada era ini terdapat tokoh-tokoh bidang seni seperti Leonardo da Vinci yang juga menunjukkan hasil dalam reka cipta dan sains. Leonardo menyambung tradisi ilmu dari Fibonacci yang banyak mempelajari ilmu dari tamadun Islam. Fibonacci terkenal dengan nisbah emas atau golden ratio yang diaplikasikan dalam karya seni di zaman Renaissance hingga kini. Seterusnya, Renaissance di Eropah memunculkan Enlightenment era dan zaman penerokaan yang akhirnya menyebabkan bahagian timur dijelajah oleh barat. Di sini banyak rekaan seperti teropong, senjata api, alat navigasi dan mesin ringkas serta reka cipta sebelumnya yang ditambah baik. Revolusi perindustrian yang berlaku sekitar 1760 menjadi pembangkit kepada era modernisasi. Dari buatan tangan kepada mesin, melahirkan produk secara skala besar. Ciptaan baru juga direalisasi dan diuji. Anugerah reka bentuk pada 1845 menunjukkan bidang ini diiktiraf. Manakala jurnal reka bentuk pada 1849 menyediakan liputan tentang bidang ini. Expo Perindustrian Crystal Palace yang diadakan pada 1851 di London adalah bukti kemajuan bidang rekaan. Expo ini menghimpunkan alat-alat, mesin, bahan dan hasil perindustrian dari berbagai penjuru dunia. Abad ke-19 melahirkan tokoh seperti Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison dan beberapa lagi yang mencipta reka bentuk seperti alat komunikasi dan lampu pijar. Penggunaan kamera pada 1820-an pula merancakkan penyebaran maklumat dan publicity.
Abad ke-20, muncul pereka-pereka yang menambah baik hasil ciptaan sebelumnya seperti telefon, perkakas elektrik, perabot, kenderaan dan sebagainya. Abad ini juga muncul syarikat dan firma industri seperti Bosch, Ford, Brown dan banyak lagi. Tidak terkecuali di Asia, terutamanya di Jepun seperti syarikat Matsushita, Toyota, Mitsubishi dan sebagainya. Tokoh pereka abad ini yang terkenal adalah seperti Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dan beberapa lagi. Mereka mencetuskan trend dan fenomena dalam reka bentuk. Penggunaan kapal terbang yang bermula sejak 1903 menjadi pemangkin globalisasi. Sekolah reka bentuk terawal iaitu Bauhaus yang wujud di Jerman beroperasi pada 1919 hingga 1933 menyediakan pendidikan dalam bidang ini. Pertandingan reka bentuk telah diadakan pada 1941 di New York dan majlis reka bentuk pula ditubuhkan pada 1944 di London. Perang Dunia Pertama dan Kedua mengajar manusia bagaimana teknologi yang memusnahkan telah meragut kehidupan manusia di era modernisasi. Penggunaan bahan plastik dan sintetik lainnya juga mula digunakan secara meluas bagi menggantikan bahan asli seperti logam, kayu dan kaca. Teknologi dan penemuan baharu terus diaplikasikan dalam reka bentuk dari masa ke semasa. Bahan dan pemprosesan juga dimajukan. Bahan-bahan baru seperti komposit dan transmaterial serta teknik pembuatan seperti rapid prototype yang dibantu dengan sistem pengkomputeran dan perisian canggih merealisasikan apa sahaja yang dahulunya dianggap mustahil. Kini kita menyaksikan kecanggihan peralatan kenderaan, alat telekomunikasi dan sebagainya dalam mencapai hasrat dan matlamat dalam era globalisasi. Namun pencapaian terdahulu akan sentiasa menjadi rujukan bagi kemajuan akan datang. Kemampuan mereka bentuk adalah sifat semula jadi manusia dan mereka yang mendalaminya akan mencari idea terbaik serta merealisasikannya. Manakala pengguna dapat memilih yang terbaik dari hasil reka bentuk tersebut. Bidang ini akan terus berevolusi selari dengan perkembangan teknologi dan arus semasa.